Rancangan Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adang sedang menonton Salam Baitullah, Ya. penyucian jiwa, Kemuncak ibadah. yang dibawakan oleh Olive House, amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Apa khabar Ustaz Aris, sihat? Alhamdulillah. Ustaz, apa Masya khabar? Allah. Alhamdulillah seadanya. Hari ini kita bersama, saya ingatkan saya sekali pandang ingat YB ni. Ya, ya. Ada peruntukan yang Ya, diluluskan? itulah. Saya nak minta tar lah semua tempat ni. Saya luluskan segera. Ada lagi? Baik. Ya, Kita ada. tak, YB ni yang bertaranum. Ya, ya. Yang Bukan yang berbicara. berhormat lah. Yang berbicara. Baik, baik, Oh, baik. Masya Allah. Baik, boleh, boleh. Okey, para penonton Selamatullah, terima kasih bersama dengan kami. Hari ini kita teruskan dengan episod seterusnya. Dan pastinya hari ini ada berbagai topik kita nak bawa. Esok jemaah haji kita di Tanah Suci akan mengerjakan wukuf dah. So topik kita hari ini nak cerita apa? Baik, seperti mana kita tahu esok wukuf, hari ini topik dia berkenaan dengan
cinta Nabi SAW bersama dengan Ustaz Iqbal dalam segmen Al-Bayan yang pertama. Ya. Kalau cinta Rasulullah, dia juga ada seorang yang bodybuilder yang juga cinta pada Rasulullah juga. Siapa yang bersama dengan interaktif selebriti? Bersama dengan selebriti kita ini bodybuilder kan. One and only kita bersama dengan Datuk Haji Malik Noor. Masya-Allah. Ini sebab tu saya macam keraskan badan sikit lah. Kan, InsyaAllah. Untuk bercerita tentang baginda Nabi, kalau kita cerita tentang wukuf, tentang sebagainya, sudah pastilah Nabi SAW antara contoh uswatun hasanah yang kita kena ambil daripada Nabi SAW. Ya. Okey, seterusnya kita ada perkabaran daripada Tanah Haji, Tanah Suci. Yang macam biasa, kita sentiasa menanti saudara Faiz untuk melaporkan lintasan langsung apa yang berlaku di sana dengan jemaah-jemaah kita. Betul. Dan seperti mana biasa juga, kita ada katanya Rela Haramain hari ini pergi ke tempat kelahiran Nabi SAW. Satu perkara yang amat-amat mengayat hatilah. Betul. Sangat-sangat sedih kalau kita dapat lihat Maulid Nabi SAW. Dan juga dalam CGI grafik ini tak ada, tapi kita bawa AR. Maksudnya dia akan keluar kat tengah lagi? Ya, saya akan bawa kat sini. Tiang-tiang Raudah. Nak tahu apa maksud tiang-tiang, nama-nama tiang-tiang Raudah tu? Kena tengok nanti, insya-Allah. Okey, seperti biasa, scan QR code kita. Yang ada depan kaca TV anda sekarang ni. Di sini. Belah mana? Belah sini. Untuk tahu soalan-soalan kuis dan menangi hadiah yang menarik. Benar. Dan kita ada banyak lagi, terlalu banyak benda hari ini kita nak bincangkan. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Jumpa selepas ini. Zaitun organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak zaitun organik Olive. Raja segala minyak zaitun. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah dalam segmen Al-Bayan. Sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada tim kita. Apa dah nama tadi? Macam Arab sikit, panjang tu. Ukhwatun Ummah Salihin, Masya Allah. Macam nama kitab ya. Bagus alunan-alunan yang diberikan. Alhamdulillah. Jadi kita nak buang masa, nak terus bersama dengan Al-Ustaz Iqbal. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan Ustaz. Salam. Masya Allah. Saya Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Abu Bilal. Abu Bilal. Masya Allah. Kita juga Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, baik. Alhamdulillah. Syukur. Raya ni dalam banyak-banyak ustaz di Malaysia, Ustaz Iqbal mempunyai antara senyuman yang manis. Allah. Tenang Belum cakap lagi tu, jadi terus kita nak tanya. Sebelum kita tanya pada topik kita hari ini, Ustaz dah pernah melakukan haji ke Ustaz sebelum ni? Sebelum lagi, masih belum. Belum lagi, Masya Allah. Tak apa, tapi apa-apa pun kita mengharapkan agar sampai. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz dikenali selalu, kita dengar selalu cerita pasal Nabi SAW. Kita selalu dengar antara topik-topik yang dibawa adalah berkenaan topik inilah. Jadi cinta Nabi ni macam mana kita nak hidupkan Ustaz? Kalau kata satu orang dia menyayangi, mencintai satu orang, bagaimana kita menyebut cinta kepada Nabi adalah yang berbeza? Bahkan dia berkait dengan keimanan. Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haris Ismail Hafizahullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lanjutan daripada ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah mengatakan, wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada umatmu, seandainya kalian mencintaiku, kalian mencintai Allah, hendaklah kalian mengikutiku. Maka dalam ayat ini syarat kepada mendapat cinta Allah SWT, pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Abdul Wahab Asy'arani mengatakan bahawa dalam kita mengikuti Rasulullah SAW, kita hendaklah mengikuti dengan basirah. Kerana itu syarat yang diletakkan juga di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat Quran, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu, bahawa ini adalah jalanku, kata Rasulullah. Ini adalah jalanku, jalan orang yang mengikuti aku, iaitu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas basirah. Maka Imam Sya'rani mengatakan di atas basirah adalah dengan mata hati yang celik, mata hati yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan. Maka ikutan kita dan itibak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersama dengan rohani kita, beserta dengan zahir jasmani yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah juga diikuti dengan batin, penyertaan batin yang penuh tenggelam dalam kecintaan dan keasyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti mana yang Ustaz Haris sebutkan tadi, bahawa Allah Taala mensyaratkan dan mengikat keimanan itu dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu wahai umatku selagi engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada ibu bapamu, cintamu kepada anak-anakmu dan manusia keseluruhannya. Untuk amal ibadah, untuk solat sunat-sunat dan ibadah sunat, nawafil dan sebagainya, Rasul mengatakan kamu lakukan dan laksanakan yang semampumu. Baik, Ustaz. Akan tetapi berkaitan dengan cinta, Rasul tak kata cintalah aku semampumu, tapi cintalah aku dengan sepenuh hatimu. Tidak ada toleransi di situ. Rasulullah hendaklah dicintai melebihi daripada ibu bapamu, melebihi anak-anakmu, melebihi keseluruhan manusia, kesemuanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan mana-mana manusia mencintai manusia yang lain melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran kerana Allah tidak mencintai sesiapa daripada kalangan makhluknya melebihi cintanya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik ya, satu pembukaan yang saya kira sangat menyentuh hati. Baik, kalau kita sebut tentang cinta dan kasih sayang kepada Nabi, ianya satu peringkat yang lebih tinggi. Ustaz, kalau kita nak fokuskan di sini, bagaimana satu orang tu dia menunjukkan dia ni sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi? Adakah dengan dia seperti mana yang kita buat tadi kan, berkasidah ramai-ramai, ataupun dia membaca tentang kisah Nabi SAW? Cara yang mana yang terbaik jika seorang itu dia nak mendekati Nabi dengan susu galuh yang benar, ataupun cara yang diizinkan oleh agama ini? Ustaz, silakan. Baik. Cinta adalah suatu yang bersifat dalaman, bersifat batin, dan ianya ada manifestasinya dan ianya ada penzahirannya. Dan penzahirannya adalah pelbagai. Yang paling tinggi sekali adalah apabila kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat pada akidahnya, syariat pada hukum hakam dan perundangannya, dan syariat daripada segi akhlaknya. Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita itibak secara zahir di situ. Dan ada lagi secara expression pencintaan itu secara ianya tidak terikat dengan mana-mana apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, tetapi bagaimana kita dapat menzahirkan rasa cinta seperti kasidah, seperti mana sahabat Nabi pernah menzahirkan dalam kasidah mereka kecintaan pada Rasulullah, sehingga dalam Tirmizi dan Masjid Nabawi itu ada mimbar khusus, pentas khusus untuk para syu'ara Rasul, para pensyair Rasulullah, mendendangkan kasidah mereka, syair mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat lihat golongan para sahabat, mereka yang mengikuti Rasulullah, setiap jejak langkah ketaatan yang mereka lakukan pada Rasulullah dalam masa yang sama. Dalam hadis Bukhari, mereka juga menzahirkan kecintaan itu dalam bentuk yang subhanallah. Hari ini kalau kita nampak para sahabat melakukan itu, mungkin kita katakan ini seorang yang taksub. Dalam hadis Bukhari mengatakan bahawa para sahabat apabila Rasulullah mengambil wuduk, mereka berebut-rebut untuk mengambil air wuduk daripada air jatuhan daripada anggota Rasulullah. Dan
jika Rasulullah berludah, mereka akan sambut ludah Rasulullah SAW, akan sapu di anggota badan mereka dan wajah mereka. Dan jika ada orang yang datang lambat, mereka akan sapu daripada tangan sahabat yang dapat tangkap ludah Rasulullah dan mereka sapu dari tangan mereka. Dan ini adalah bentuk ekspresi cinta. Dan cinta adalah satu bentuk dalaman, ianya melalui ittiba, dengan expression melalui kita mengikuti Rasulullah zahir dan batin. Dan satu lagi adalah sesuatu yang Rasulullah tak suruh mereka untuk tangkap ludah Rasulullah, ambil air sembahyang. Tapi itu cara mereka untuk tunjukkan. Selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat, maka dia on untuk tunjukkan kecintaan ini kepada Nabi. Lah Ustaz kan. Jadi sebab tu kita dalam masyarakat jangan selalu sangat cepat menghukum. Benar. Ataupun cepat sangat nak kata ni dolalah ataupun ni tidak diterima Ustaz. Betul. Baik, kalau ada boleh sikitlah Ustaz nasihat kepada mereka-mereka yang di luar sana yang mungkin juga tidak pasti ataupun tidak tahu yang mana satu yang cara Nabi yang kena ikut. Adakah panduan-panduan yang ada? Sebab kita pun takut kalau kita buat amalan-amalan yang sendiri kan. Jadi kalau ada sedikit nasihat Ustaz boleh bagi bagaimana cara untuk kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Masya Allah, petunjuk dan pedomannya terdapat di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan bahawa qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah dan taat pada Rasulullah dan taat kepada orang yang berautoriti. Maka dalam hal agama, orang yang berautoriti adalah ahli ilmu. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara. Dan apabila kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan jalan orang-orang yang soleh. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ia adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh. Ianya ada metod, ada usul, ada kaedah untuk memahami agama Allah. Maka dalam konteks otoriti ilmu, maka para ulama yang Rasulullah SAW mengatakan majoriti umatku tidak akan berada dalam kesesatan. Kerana mereka sentiasa berada dalam radar ulama. Jika mereka terseleweng daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah, pasti ulama akan bangkit untuk membetulkannya. Maka untuk kita ikut Rasulullah, kita perlu kepada ulama. Bila kita ikut ulama yang muktabar, yang benar, bermakna kita ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, bermakna kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Satu penerangan yang baik saya kira Ustaz. Dan saya sendiri pun sebagai satu orang yang kadang-kadang kita mengikuti beberapa majlis dan sebagainya, saya rasa sangat tenang bila dengar satu alunan yang baik dialunkan. Dan ini juga perlu diadakan dalam keluarga kita, insya-Allah. Hari-hari kadang-kadang kita orang kampung, orang Melayu ni kan suka selawat-selawat juga. Ya, betul. Sallallahu kan, sampailah habis satu kampung tu buat. Di pandangan Ustaz sikit lagi sebelum kita berehat ataupun selepas ni, apa pandangan Ustaz kepada mereka-mereka yang macam amalan ataupun adat-adat yang mana yang diadakan? Macam kita kalau satu kampung tu keluar ramai-ramai semua berselawat. Pandangan Ustaz silakan. Masya-Allah, itu adalah penzahiran yang saya sebutkan tadi. Salah satu penzahiran cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah, para sahabat mereka semua berluru-luru dan berpusu-pusu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menepuk gendang dan mereka mendedangkan kasidah. Mereka berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menyambut kegembiraan di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi memang perkara itu dilakukan dalam bentuk syariat, tidak bercampur lelaki dan perempuan dan tidak mengganggu orang lain dan sebagainya, maka perkara itu adalah perkara yang digemari dalam agama. Baik, insya-Allah itu sikit sebanyaklah tentang apa kita kata majlis-majlis yang diadakan dengan beberapa tempat. Dan kita juga nak tahu sedikit sebanyak Ustaz, kalau kata satu orang dicinta pada Rasulullah, boleh ke? Ini satu benda yang kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Dia kata, okey nak pakai inilah. Sebab apa? Ni gelang Rasulullah contoh dia kata. Ataupun bila saya pakai benda-benda yang dilarang dalam agama, dia kata saya makin ingat pada Nabi. Macam mana ni Ustaz? Baik. Segala perkara yang mengingatkan kepada Nabi SAW, ini adalah perkara yang baik. Ya, hatta kalau kita tulis nama Nabi Muhammad SAW, kalau perkara itu membawa kita ingat kepada Rasulullah, yang perkara yang baik. Kalau kita lihat orang-orang soleh, kita lihat Kaabah, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada Rasulullah SAW, ianya adalah baik selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya seorang yang memakai gelang ataupun mungkin tangkal dan sebagainya, maka dia perlu lihat hukum hakam dalam agama Islam. Apakah hukum hakam tangkal? Maka selagi mana ianya ada perbincangan di kalangan ulama yang boleh membolehkan ia,
maka seseorang itu boleh mengikutinya. Dalam perkara tangkal contohnya, ada ulama yang berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Maka ulama mensyaratkan, yang mengatakan boleh itu adalah dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syariat. Ayat yang dituliskan di dalamnya, ayat Quran yang boleh dibaca dan tidak ada unsur syirik padanya. Baik, Ustaz. Panjang lagi tu kita nak cerita bab tu. Sebab ramai orang bertanya, kita nak ke Rihlah Haramain. Tapi sebelum tu, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Salam Baitullah, insya-Allah. Zaitun Organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Assalamualaikum dan salam hormat kepada anda semua. Bersama saya Munawar Azmi dalam ruangan Rihlah Haramain. Dan sudah pasti pada ketika ini saya membawa anda ke satu lokasi yang sangat istimewa, sangat bersejarah, di mana merupakan tempat kelahiran insan teragung yang membawa rahmat kepada sekalian alam, iaitu Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan difahamkan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di belakang kita pada ketika ini. Jadi kita nak memahami sejarah dan juga kedudukan lokasinya yang berada dalam Masjidil Haram. Seperti biasa, Ustaz yang akan memberikan penerangan kepada kita, Ustaz. Ya, betul, insya-Allah. Okey, Ustaz, boleh cerita sikit berkenaan sejarah rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Ustaz? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. So sekarang ni kita berada di Masjidil Haram, tempat di mana belakang kita ini tempatnya tapak kelahiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tapaknya asalnya dulu belakang ini ialah itu rumah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Inilah tapak asalnya dahulu, tapi sekarang sudah menjadi maktabah, iaitu ataupun perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan ataupun tahun 571 Masihi. Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. So di belakang inilah jaraknya daripada rumah ini nak ke Bukit Sofa dalam bersamaan 200 meter. InsyaAllah tu sejarah seberingkas berkaitan dengan kawasan rumah kelahiran Nabi SAW. Dari segi lokasinya sangat strategik, Ustaz. Strategik, betul. Jadi para jemaah juga boleh berkunjung dan juga untuk kita menghayati sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW, khususnya dari sudut sejarahnya. Okey, Ustaz, bila kita bercakap berkenaan lokasi yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, kita juga ingin memberi pemahaman kepada masyarakat untuk mengelakkan kita melakukan perkara-perkara yang khurafat, Ustaz. Betul. So insya-Allah, sepanjang kita berada di Arab Saudi ataupun di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, banyak kerajaan Arab Saudi tidak membiarkan sejarah asal ataupun rumah asal daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya tinggalkan tapak saja. Kerana apa? Dia takut kepada para jemaah yang datang, yang hadir ke Mekah ini akan melakukan perkara-perkara yang syirik atau perkara-perkara yang
tidak selari dengan akidah ataupun sunnah Nabi SAW. Sebab dalam sejarah ni pun tak ada pun Nabi SAW menyuruh kita supaya bertabaruk dengan tempatnya atau dengan bekas-bekas yang pernah dipakai ke pakaiannya juga. Just yang paling penting sekali ialah memperbanyakkan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan pastinya bila kita melihat sendiri ataupun kita berkunjung sendiri berziarah ke lokasi-lokasi yang bersejarah, khususnya dalam lembaran sejarah perkembangan Islam, khususnya bila kita melihat tapak kelahiran, tapak rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kita harapkan ia dapat mendekatkan kita dan juga kita menghayati sunnah perjuangan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kami akan bawa anda ke lokasi-lokasi yang bersejarah yang lainnya. Sampai di sini saja Munawar Azmi untuk ruangan Rihlah Haramain. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami dalam Salam Baitullah yang dibawakan oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, raja segala minyak zaitun. Terima kasih kepada rakan setugas Munawar yang melaporkan dari sana Rihlah Haramain. Kisah-kisah tentang sirah-sirah Nabi SAW. Maulid tempat kelahiran Nabi. Mudah-mudahan menambahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, kalau kita tengok di belakang saya ni secara langsung di Masjidil Haram di dataran, dah tak berapa ramai dah ni. Kenapa tak ramai? Sebab 8 Zulhijjah di sana merupakan hari tarwiyah, yang mana hari mereka jemaah-jemaah haji atau hujjaj sudah pun mula bergerak daripada Mekah menuju ke Arafah. Jadi untuk melaksanakan ibadah wukuf. Okey, kita nak tahu tentang perkembangan terkini macam mana jemaah-jemaah Malaysia pula pergerakan mereka, persediaan mereka untuk bergerak ke hari wukuf. Jadi kita nak bersama dengan Faiz untuk melaporkan dari sana. Silakan Faiz. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul di studio Salamatullah. Assalamualaikum menonton Salamatullah malam ini. Okey, baiknya hari ini adalah merupakan 8 Zulhijjah dan merupakan pergerakan besar-besaran jemaah haji Malaysia dan jemaah haji seluruh dunia sebenarnya akan bergerak ke Arafah. Dan esok 9 Zulhijjah bermulanya wukuf di Arafah. Dan ketika ini saya berada di maktab 77 dan 78 iaitu di Abrash Al-Janadriyah. Dan saya nak meneramah sikit jemaah yang akan bergerak menuju ke Arafah pada petang ini. Okey, baik. Assalamualaikum Ajah. Waalaikumsalam. Sihat Ajah. Daripada KT berapa Ajah? Nama daripada KT berapa? Saya dari KT 11. Nama saya Azizah binti Darus. Ya Ajah, macam mana persediaan kita dah pergi ke wukuf ni? Bagaimana esok dah start berwukuf tu? Apa perasaan Ajah sebenarnya? Sebenarnya saya sangat berasa macam teruja lah sebab saya tak dapat gambarkan macam mana lagi di sana. Sebab saya ni pertama kali saya pergi. Bagaimana perasaan tu sebenarnya bila dah sampai nanti petang ni? Sekarang ni saya kata sangat gembira lah sebab Allah macam menjemput saya datang untuk membuat amal ibadat yang rukun yang kelima. Jadi saya sangat berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan tu apa yang dah Ajah persiapkan diri untuk berwukuf esok? Untuk besok saya teruskan bertabiah. Di samping itu saya akan meneruskan ibadat-ibadat yang rutin yang selalu saya buat lah. Daripada tengah malam sampai ke pagi. Lepas tu waktu duha, macam itulah. Seterusnya saya akan teruskan rutin harian saya. Terima kasih Ajah, semua dipermudahkan. Haji, bagaimana perasaan esok dah kita mula berwukuf di Arafah? Kongsi sikit perasaan. Alhamdulillah, sebab ini adalah tujuan dan kita punya destinasi hidup untuk mengerjakan haji. Jadi saya rasa bersyukur sangat-sangat kerana telah dipilih untuk tahun ini. Dan memandangkan umur dan ini mungkin ada peluang yang terbaiklah untuk saya. Bagaimana mungkin ada kerinduan ke dengan ahli family di tanah air? Mungkin ada doa untuk mereka di sana? Untuk ahli keluarga saya di tanah air, jangan susah hati. Saya di sini sihat dengan isteri
dan kami akan sentiasa mendoakan anak-anak dan cucu di sana. Terima kasih Haji. Itu tadi antara warga-warga emas yang dipilih untuk menjadi tamu Allah untuk musim haji kali ini. Dan bersama saya ketika ini Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Saya nak bertanya sikit berkenaan dengan pergerakan haji jemaah Malaysia pada hari ini. Assalamualaikum. Datuk Seri. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Datuk Seri, macam mana dengan pergerakan jemaah haji kita pada petang ni? Datuk Seri tengok macam mana? Alhamdulillah sejak daripada awal pagi kita telah mula pergerakan membawa jemaah haji kita daripada Mekah ke Arafah ke semua 9 maktab daripada 7 pagi lagi, dan sekarang ni sedang waktu petang, dan alhamdulillah setakat ini kita telah pun hampir 70% daripada jemaah haji daripada Mekah telah pun bergerak ke Arafah. Dan alhamdulillah setakat ini kita tengok pergerakannya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, insya-Allah. Bagaimana dengan petugas haji kita kat sana, Haji? Dengan adanya sahabat maktab juga, dengan petugas-petugas yang daripada tabung haji sedia ada, macam mana? Ya, petugas-petugas kita terbahagi kepada dua. Satu yang sedang berada di Arafah menerima para jemaah haji kita. Ini telah pun kita hantar seramai 300 petugas kita pada waktu malam semalam lagi untuk berada di Arafah menerima dan memastikan semua kemudahan-kemudahan telah pun disediakan untuk menerima pada jemaah haji pada pagi ini. Dan seterusnya pada sekarang ini ada juga kumpulan petugas-petugas kita yang berada di Mekah masih lagi menguruskan keberangkatan para jemaah haji bersama-sama dibantu oleh pihak sahabat-sahabat maktab, iaitu para jemaah haji kita yang menjadi sukarelawan di maktab masing-masing. Datuk Seri, dari segi harapan untuk melihat operasi masyarakat kali ini untuk Haji 1444 Hijrah tahun ini macam mana? Ya, sudah tentunya ini satu ialah kerana kota telah balik pada asal, jadi jumlah jemaah haji yang begitu ramai itu satu perkara yang mencabar juga. Di samping itu sudah tentunya operasi masyair merupakan operasi yang kemuncak kepada operasi keseluruhan haji tersebut, dan pengharapan saya adalah untuk menyaksikan bahawa bukan saja dari segi pergerakan jemaah haji tetapi juga jemaah haji itu sendiri dalam keadaan selamat, dalam keadaan sihat dan dapat menyempurnakan ibadah-ibadah mereka, dan sudah tentunya menyempurnakan ibadah haji mereka dengan baik dan tiada sebarang musibah yang berlaku, dan insya-Allah mereka semua selamat balik ke maktab masing-masing di Mekah, dan insya-Allah sempurna haji mereka sebelum balik ke tanah air, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian. Okey, itu saja Ustaz Fakrul. Saya rasa perkongsian pada malam ini di petang di Tanah Suci Mekah ini, dan apapun saya kira kita bersama-sama berdoa agar jemaah haji kita keselamatan mereka terjamin, kesihatan mereka terus berada pada tahap yang terbaik, dan saya memang melihat jemaah haji kita pada petang ini memang semuanya sangat bersemangat, sangat ceria untuk menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah esok. Baik, saya kira itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih. Ustaz Fakrul, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Faiz melaporkan dari Tanah Suci Mekah. Pastinya Faiz sebut tadi kan, jemaah haji Malaysia bersemangat, nampak teruja. Pasti teruja sebab wukuf di Arafah merupakan kemuncak dalam ibadah haji. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW. Jadi kita doakan seluruh jemaah haji Malaysia dan dunia diberikan kesihatan, dipermudahkan, diterima haji mereka, insya-Allah. Baik, ni ada sikit komen-komen rakan-rakan kita di Facebook Salam Baitullah. Saya nak baca. Rahul Rashid, terus menggambit rasa syukur dan rindu di Baitullah, maka Salam Baitullah menyapa khabar. Okey, terima kasih atas komennya. Dan lain ada lagi? Habis? Itu saja yang atas tu saya tak tahu nama. Digunakan rezeki yang sentiasa mengalir seperti air laut. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada yang komen, yang memberikan kata-kata positif. Boleh share dan nanti anda boleh tengok ulangan ataupun boleh kongsikan live kita yang turut berada di social media kita. Salam Baitullah. Okey, kita nak berkongsi kepada anda selepas ini. Saya nak bawa dalam menggunakan bantuan teknologi AR untuk kita mengetahui tentang tiang-tiang yang berada di dalam Raudhah Nabi SAW. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian Salam Baitullah yang dibawakan oleh J. Ibrahim Al-Islam Travel and Tours. Saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher pakej umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam.
Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima baucer umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Baik, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Salam Baitullah. Baik, kita sekarang berada dalam segmen interaktif grafik untuk kita berkongsi kepada anda. Tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi ke Madinah, Masjid Nabi SAW, Nabi sebutlah hadis, apa di antara rumahku dan juga mimbarku adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Salah satu taman dalam taman syurga dan merupakan salah satu lokasi penting dalam Masjid Nabawi yang menjadi tumpuan jemaah dan dinamakan Raudah. Jom kita tengok Raudah menggunakan teknologi AR kami. Mari, mana saya punya tiang ini tiang-tiang Raudah kita. Ini bukan Raudah lah, ni tiang-tiang dalam Raudah. Digambarkan begitu kan. Okey, saya nak cerita dalam ni ada tiang-tiang dan Raudah ni disebut sebagai salah satu taman syurga yang tempat mustajab semua doa kita insya-Allah. Jarak antara rumah Nabi dengan mimbar tak jauh. Itulah sebab itu dah dinamakan kawasan Raudah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di sana kita dapat tengok ada kapet berwarna hijau. Panjangnya sepanjang 26 meter dan lebarnya sepanjang 15 meter. Dalam Raudah ni ada tiang-tiang. Namun yang popular ataupun disebut dalam sirah-sirah ataupun kitab-kitab Ma'alim Madinah disebut ada 6 tiang utama. Tiang utama iaitu yang pertama tiang sarir yang dekat dengan rumah Nabi SAW tu dinamakan tiang sarir. Tempat ni adalah tempat Nabi SAW berehat. Dan di sini tu ada pangki di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyikat rambut Nabi SAW. Seterusnya sebelah dia nombor 2 adalah tiang dipanggil tiang pengawal ataupun tiang Ali, tempat untuk Saidina Ali ataupun sahabat-sahabat ni mengawal rumah Nabi SAW di mana ketuanya adalah Saidina Ali radhiyallahu anhu. Seterusnya ialah tiang wufud iaitu tempat Nabi SAW untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin ataupun delegasi luar yang datang ke Madinah. Dan seterusnya dalam tu juga ada, kalau kita tengok di dalam Raudah tu dia tulis tiang Aisyah. Tu Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan solat tahajud dan solat taubat setiap malam. Seterusnya adalah tiang dipanggil tiang wangi. Tiang wangi ini asalnya dulu ada pokok tamar yang berkata-kata, ada kisah yang panjang. Dan sekarang ni dah jadi tempat, dia jadi mihrab Nabi SAW. Seterusnya adalah tiang taubat ataupun dipanggil tiang Abu Lubabah. Di mana sini ada seorang sahabat Nabi yang melakukan kesilapan dengan membocorkan rahsia. Jadi dia rasa bersalah dan dia mengikat dirinya di tiang ini selama 3 hari sampai turun ayat untuk membebaskan dan Allah Ta'ala menerima taubatnya. InsyaAllah. Jadi apabila semua jemaah berpeluang masuk ke Raudah ni, perbanyakkanlah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa-doa kita. Okey, itu saja saya nak kongsikan untuk segmen kali ini. InsyaAllah anda teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah. Nanti kita akan sambung perbincangan bersama dengan Haris dan juga Ustaz Iqbal. Kita jumpa selepas ini dalam Salam Baitullah. Penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Silakan Haris. Baik, Alhamdulillah. Kembali lagi bersama kami. Terima kasih Ustaz Fakrul atas laporan dan sebagainya. Steady hari ini. Baik, insyaAllah kita nak sambung terus dengan segmen Al-Bayan kita pada hari ini. Jadi Ustaz, dengan tajuk kita, Cinta Rasulullah SAW. Kan? Nabi SAW suruh kita ittiba', mengikuti Nabi sepenuhnya. Jadi apakah maksud mengikuti itu? Sebab ada orang kata, ikut orang ni, ikut je lah perangai dia. Jadi tapi sebenarnya ada tafsiran yang lain pada pendapat agama itu sendiri. Bagaimana apabila dilihat ataupun dikatakan mengikuti Nabi secara keseluruhan? Silakan Ustaz.
Baik, di dalam Al-Quran ada yang disebut sebagai ittiba', iaitu mengikuti, dan ada perkataan lain iaitu ita'ah, iaitu taat, mentaati Allah, mentaati Rasul. Jadi ulama menjelaskan bahawa perkataan taat adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang jelas, ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perintah itu bersifat wajib ataupun perintah yang bersifat sunat, iaitu dianjurkan secara sunat. Ada yang bersifat larangan, iaitu larangan ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh. Maksudnya ada jelas di situ. Maksud kita taat pada sesuatu yang ada perintah dan ada larangan, itu taat. Tapi ittiba', apabila disebut ittiba' dalam Al-Quran sebut ittabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Ulama mengatakan jalan orang yang kembali, jalan itu adalah uslub, kaedah. Orang-orang yang mewarisi pusaka daripada Rasulullah, ilmu, mereka memahami kaedah-kaedah dalam memahami Quran dan Sunnah. Contohnya orang yang ikut mazhab Syafi'i. Seseorang itu tak boleh kata, kenapa tinggalkan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa ikut Imam Syafi'i? Tidak. Kerana mengikut Imam Syafi'i, beliau telah formulakan kaedah dan juga uslub untuk memahami Quran dan Sunnah. Kalau kita nak cari 13 rukun solat di dalam Quran dan hadis, penat kita, letih kita. Yalah. Jadi itu telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Maka kalau kita ikut Imam Syafi'i dan ikut ulama-ulama yang ikut kaedah yang dipagar oleh Imam Syafi'i, maka sebenarnya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Rasulullah, kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu faham pintu-pintu ittiba' tersebut. Kita tak boleh lompat terus nak faham sesuatu perkara terus lompat Quran dan hadis. Hukum hakam ini ataupun perkara-perkara syariat kita kena ikut jalan sabila man anab. Kemudian kul hadhihi sabili, jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah tak kata ikut jalan Quran dan hadis di situ. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, iaitu daripada kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini salihin adalah termasuk daripada kalangan juga ahli-ahli ilmu, para ulama. Maka mengikuti mereka, ittiba' kepada mereka adalah suatu bentuk pengagungan kita kepada perkara-perkara yang telah Allah jadikan pintu. Lebih-lebih lagi kita dalam musim haji ini kita diajar untuk mentakzimkan syiar-syiar Allah, dan syiar Allah itu adalah berbentuk makhluk sebenarnya, tapi Allah letakkan kemuliaan kepadanya. Maka kita mengikuti perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang telah dirumus dengan kaedah-kaedah yang muktabar dalam agama kita. Maka ulama mengatakan, Syekh Abdullah Umari, seorang pakar hadis, mengatakan untuk kita mengetahui perkara itu ikut Quran dan Sunnah bukan bermakna kita kena tengok ada hadisnya ataupun tidak. Tetapi wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintahkan pada kamu taat, kamu ikut, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu tinggalkan. Maka di dalam ayat ini tidak mengatakan apa yang Rasul tinggalkan maka kamu tinggalkan. Tidak. Kaedahnya adalah apa yang Rasul larang maka kamu tinggalkan. Dan jika ada sesuatu itu tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, maka perlu dilihat adakah perkara itu ada larangannya secara khusus dalam agama kita ataupun tidak. Jika perkara itu dirumuskan oleh ulama-ulama daripada pelbagai bidang yang tertentu yang khusus, maka kita mengikuti ulama tersebut dalam setiap bidang itu bermakna kita mengikuti dan kita membuat ittiba' yang benar dalam agama. Baik, Ustaz. Itu antara perkataan ittiba' dengar macam kecil tapi benar-benar penting. Seperti mana Ustaz kata, pintu-pintu ittiba' tadi. Baik. Kalaulah ada Ustaz satu atau doa-doa yang boleh kita amalkan, sebab kita tahu bahawasanya umat ini Nabi bagi tahu sataftariqu ila sab'ina firqah. Jadi banyak pemecahan akan berlaku, Ustaz. Sekarang ni pun kita tahu dalam masyarakat kita ada golongan ni gaduh dengan golongan ni. Kata kau ni salah, kau ni neraka, macam-macam, Ustaz. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan satu doa yang baik untuk kita baca supaya Allah pilih kita ada didekati dengan ilmu yang benar ataupun dengan cara hidup Nabi yang sebenarnya. Silakan Ustaz. Pertama sekali kita banyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Muhammad Al-Baqir dan juga anak-anaknya daripada ulama salaf, Imam Ja'far As-Sadiq dan juga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain mengatakan bahawa tanda seseorang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah doa yang kita dapat amalkan untuk mendatangkan cinta ini, dalam sebuah doa disebutkan Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami
kecintaan kepadamu, wahai Allah, dan kecintaan kepada kekasihmu, wahai Allah. Jadi kita minta daripada Allah supaya kita mempunyai cinta yang sejati kepada Allah dan cinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita minta kecintaan yang sejati ini. Mudah-mudahan dengan kecintaan sejati itu menumbuhkan makrifat dan pengenalan kita yang benar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itulah dia antara sikit sebanyak doa yang diamalkan tadi. Ustaz, kalau boleh kita tadah tangan sama-sama Ustaz sekali lagi. Saya suka sangat doa tu, kita sama-sama baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah. Amin. Dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami ya Allah kecintaan yang dapat membawa kami kepada cinta kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kami kecintaan kepada amal dan kepada ibadah dan segala bentuk takarrub dapat membawa kami kepada kemuncak cinta kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik tuan-tuan, itulah dia sikit sebanyak segmen Al-Bayan pada hari ini. Kita tutupkan dengan satu doa yang saya kira pentinglah untuk kita mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas semua jasa-jasa baginda kepada kita pada hari ini. Kalau ada yang nak menangis, tu nangislah, kerana tidak ada satu tangisan yang lebih besar dalam hidup kita berbanding dengan tangisan kita untuk agama ini. InsyaAllah kita nak terus ke interaktif selebriti. Closing dia sedih sikitlah, tapi dengan seorang yang gagah perkasa. Kita silakan. Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Haris dan juga Ustaz Iqbal menceritakan tentang topik kita hari ini, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama kita hari ini seorang bekas jaguh bina badan, masya-Allah. Tetamu kita Datuk Haji Malik Noor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa. Terima kasih banyak sudi bersama kami dan salam Baitullah. Terima kasih berjemput pasal agama ni, kita patut rakyat ini. Datuk, kita hari ini cerita dan salam Baitullah, pastilah kita nak Datuk berkongsi sikitlah tentang kisah-kisah pengalaman pergi mengerjakan umrah atau haji. Datuk pergi tahun bila? Umrah saya start tahun 2011. 2011. Itu betul-betul mengenal Allah lah. Betapa itu pertama kali saya dapat panggilan Allah tu memang daripada mimpi lah. Memang nak kata kebesaran Allah tu memanggil saya tu, memang saya tak tahu nak apa cakap lah. Nangis. Ya. Datuk, kalau boleh Datuk cerita, kalau Datuk cerita kat orang lah, benda yang paling rindu tentang tanah suci Mekah atau Madinah ni apa ya Datuk? Kaabah. Ingat? Kaabah. Kaabah. Sebab apa tu? Makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu, memang kiblat Kaabah tu memang jadi satu tanda pada saya kebesaran Allah, bagi saya mengenali Islam, mendekat diri dengan Allah, mendekat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang saya umrah pertama tu memang kata orang pengenalan diri kepada Allah lah. Memang saya tak tahu apa. Mula saya nampak tower tu kan dah menangis dah. Nampak menara, belum nampak Kaabah? Baru naik bas tu lah, bas Allah tengah nyanyi tu. Dia nampak menara terus saya menjadi mata lah tu menara. Saya meraung lah. Apa saya tak sangka lah dengan kejahilan saya, nakalan saya dalam sebelum tu kan, Allah, saya tahu Allah mengagam saya, bagi peluang saya untuk balik ke jalan Allah. InsyaAllah. Baik, rahmatnya Allah kan, sayangnya Allah kan. Jadi Datuk masa tu 2011. Lepas tu kemudian Datuk ada rezeki mengerjakan haji? Ada. Lepas tu 2012 saya berkahwin dengan isteri saya di Kelantan. Lepas tu kita sama lepas seminggu kita bersanding menikah, kita pergi haji. Masya Allah, macam hadiah perkahwinan tu. Memang kita niat nawaitu kita memang sampai, kita sama-sama kita bang. Saya pun tak sangka Tuhan memanjangkan silaturahim saya dengan kawan-kawan saya di Mekah kan.
penamalan rapat saya pada Allah tu memang tak terkata. Pasti ada beza Datuk. Beza umrah dengan haji jauh beza. Boleh kongsi tak apa bezanya macam mana kita tengok di TV pun kan? Jemaah haji yang sekarang ni mereka sedang menuju ke Arafah. Datuk boleh kongsi tak detik-detik Datuk mengerjakan haji tu? Walau sebelum kita pergi haji, sebaik-baiknya kita pergi umrah dulu. Okey. Dua tambahan baling batu yang bermalam di Arafah itu memang salah-salah haji kan. Jadi saya daripada sampai ke Arafah tu saya berdoa, saya minta ampun, saya menangis sebanyak 2-3 hari. Saya memang melihkan yang tidak sangka kerana Allah, saya rasa Allah mengampun saya, mengajar saya mendekati dia. Dan tak tahu apa dia cakap. Kata orang, kebesaran dia tu bagi saya tak ada tandingannya. Saya teringat kesilapan saya, kesalahan saya. Dan kita sampai ke sekarang pun kalau saya rindukan Kaabah. Saya rindukan. Memang satu, kalau kita dah ditunjuk, dipandu Allah, ditunjuk Allah jalan yang benar. Kita nak buat balik, nak buat silap pun takut. Kita akan rasa kan? Kita rasa aku ni betul ke? Tak betul ke? Ini memang adat manusia lah. Baik. Datuk antara orang yang mungkin direzekikan Allah boleh pergi banyak negara tu kan Datuk masa dalam atlet dulu kan. So dalam banyak-banyak negara ni, Mekah atau Madinah ni pastinya tak ada apa pun, dia biasa je. Tapi dulu Ustaz, saya tak tahu apa tu Mekah. Lillahi ta'ala. Ampun ya Allah, ampun bukan aku lah. Agama tu kata orang terlalu tepi dah. Jadi bila saya dah tahu Mekah dengan Madinah, dengan negeri Arab, dengan Kaabah, dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, tak ada seindahnya selain daripada saya dah habis seluruh dunia saya dah pergi, tapi tak seindah yang apa saya cakap daripada Masjid Nabawi, Kaabah, duduk bersembahyang, bersujud, minta doa. Kalau saya rasa pun kalau Tuhan nak nyawa saya, ambil nyawa kat saya. Macam tu no. Saya rasa perasaan saya sekarang memang akhirat. Tak ada benda New York ke apa ke yang saya pergi tak ada secantik, seindah yang Tuhan adakan di Kaabah. Tak standing Tak standing di Kaabah dengan di mana. Dengan begitu juga dengan isteri saya, alhamdulillah isteri saya pun orang yang boleh tahan salihah dia, sama-sama mengingati. Banyak dia bimbing Banyak dibimbing. Kita membimbing antara satu dengan lain lah. Tapi itulah kata orang, kalau Allah nak beri petunjuk, dia beri petunjuk. Tapi kita minta. Tak kena minta Kita mesti doa. Dulu masa saya nakal pun, kata orang, saya ingat mengucap tak tinggal. Ya. Itu asas kita. Asas kita langsung mengucap tak tinggal. Betul kita ingat Allah. Kalau apa yang kita buat silap, kita minta astagfirullah. Walaupun tak sekuat-kuatnya beristighfar, tapi beristighfar juga. Kita ingat pada Allah. Ingat kita ni Muslim. Ingat kita ni kembali ke mana. Sampai sekarang saya ingat mati. Apa-apa yang saya bangun pagi, saya ingat mati. Allahu Akbar. Itu punya kembali kita Bukan saya takut mati, tapi kita takut mati cukup ke aku yang apa yang ke bawah ni. Berkat kita tu. Berkat kita cukup saja. InsyaAllah. Saya takut Allah tak mengampunkan dosa-dosa lama. Tapi kita kena yakin pada Allah. Baik. Pada keyakinan pada Allah, kita kena solat lah. Betul. Berdoa, solat, doa, solat. Tuhan kan Maha Pengampun. Betul kan. Innahu Ghafurur Rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. InsyaAllah. Baik Datuk, mungkin ada nasihat sikit daripada Datuk kepada kami dan juga penonton-penonton yang menonton kan Salam Baitullah ni, untuk sama-sama kadang-kadang orang rasa pergi Mekah atau Madinah ni nanti dululah, pergi tempat lain dululah kan. Jadi rasa macam buat haji ni kemudianlah, umrah ni kemudianlah. Jangan. Mungkin ada sesuatu daripada Datuk. Kalau kita masih muda, kita ada kewangan yang kukuh, dulukan umrah, dulukan haji. Itu akhirat kita. Pasal apa, bila kita dah haji dan umrah, perasaan kita lain. Kita nak buat jahat pun, nak buat nakal pun, kita ada asas dia. Jadi biar kata orang masa muda tu. Kalau saya dulu, saya ingat kalau boleh patah balik lah.
Jadi masa yang saya spend untuk pergi ke luar negeri, baik-baik saya pergi ke umrah. Setiap bulan. Kalau saya ada kewangan yang kukuh pun saya akan pergi umrah tiap bulan saya pergi umrah. Itu hati saya. Pasal apa? Dalam Quran berkata, memang ingat mati, tapi bersedia untuk apa yang kau bawa mati. Bekal kita kan? Bekal kita. Memang orang cakap mati senang, tapi tak ada. Kita ada pembalasan dia, hari pembalasan. Kita ingat hari pembalasan tu hari yang dalam kubur pun ada pembalasan juga. Jadi kita ingat, bila kita ingat itu, kita rasa kita macam tak nak mengatur orang. Berkira lah. Kita akan sentiasa beringat lah. Beringat. Pasal apa? Bangun pagi. Sekarang macam saya bangun pagi pun ingat Allah. InsyaAllah. Pertama sekali Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik. Itu bermaknanya Allah dah bagi kita hidayah, bagi petunjuk jalan kita. Itu kita doa dengan solat kita minta menguatkan lagi keimanan kita pada Allah Taala. Itu yang. Tapi saya serukan pada orang yang muda yang mampu, pergilah. Berusahalah ya. Berusahalah. Kita mati bila-bila. Baik. Sebab tu kita takut. Mati memang senang. Tapi apa yang kita bawa? Masih ada kan? Yang kita bawa, pelindung kita. Itu. Baik, Datuk. Kita dah pun sampai ke penghujung. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Kepada Datuk Malik Noor. Doakan kesihatan Datuk. Oh, segar lagi. InsyaAllah terus memberikan inspirasi kepada anak-anak muda insyaAllah luar sana. Moga-moga ada... Solat jangan tinggal. Ya, insyaAllah. Itu nasihat daripada Datuk Malik Noor. Okey, kita nak saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian kita. Assalamualaikum. Saksikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Menuju ke puncak ibadah haji, hari wukuf di Arafah. Ya Allah, terimalah ibadah haji kami ini. Terimalah kami sebagai tetamu-Mu, Ya Rabb. Ikuti khabar Tanah Suci Mekah. Salam Baitullah bawakan pelaburan secara langsung Hari Wukuf Arafah pada 27 Jun 2023 Selasa pukul 6 petang hingga 7.30 malam di TV1 dan saluran berita RTM khas kepada anda. Penyucian jiwa ke puncak ibadah. La syarika lak labbaik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita dah sampai di hujung rancangan. Kita nak ucap terima kasih. Selalu kita tertinggal ni. Terima kasih kepada para penonton. Ya, betul. Yang setia bersama kami dah berapa dah? 10 hari dah. 10 hari dah. Episod dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan menonton sehingga 30 Jun sehingga Hari Raya Aidiladha ini. InsyaAllah. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Olive House. Ya, amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, Raja segala minyak zaitun. Tak lupakan kepada Ustaz Iqbal Zain, masih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas kisah-kisahnya. Barakallahu fiik. Dan pada Datuk Haji Malik Noor, masih Datuk. Masih Datuk. Sudi datang. Salam Baitullah. Terima kasih. Ya, macam mana kita? InsyaAllah. Kita. Satulah pantun dari saya sebab saya dalam keadaan terharu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Mekah tempat yang suci. Kota Mekah tempat yang suci. Tempat kita menyerah diri. Allah lupa pula. Apa? Ya, jumpa esok InsyaAllah. InsyaAllah. Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah. Penyucian jiwa ke puncak ibadah. Assalamualaikum. Imbalan ziarah
Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Olive House.